kita kena tahu air. Okey, bila kita nak tahu ataupun nak beli suatu produk, kita kena ada ilmu pengetahuan sikit tentang air. Kenapa air? Kenapa air baik untuk kita? Sebab air ni untuk dapatkan air yang baik, kita kena tahu sebab kepentingan air ni diperlukan dalam badan sebanyak hampir 70%. Ini lebih sebenarnya air yang perlukan dalam badan, dan kalau ikutkan daripada bahagian-bahagian air, ni saya dapat sumber daripada internet, di mana air perlukan 75% untuk otak, dan dia juga membantu air itu untuk membawa nutrien dekat oksigen ke sel tubuh, melembabkan oksigen dan pernafasan, membantu mengubah makanan ke tenaga. Sebab kadang kita tahu kan bila kita tak cukup air, lawat susah nak buang air lah, so macam-macam bila kita cerit semua itu hydration, memerlukan air yang sangat banyak. Selain itu dia melindungi lapisan organ yang penting, bantu penyerapan nutrien, dan dia perlukan 75% daripada otot dan mengawal geseran sendi. Okey, mengikat bahan buangan, 20% daripada tulang dan 83% daripada darah. Itu kepentingan air dalam badan. Sebab tu kadang orang macam, saya tak sukalah minum air macam saya dulu. Sebab saya rasa bila saya duduk kat office, saya nak kurangkan minum air sebab tak nak ulang alik pergi toilet. Sampai macam sekali saya punya mindset kan. So masa tu saya fikir macam kalau minum air kosong yang banyak akan ulang alik ke tandas. Tapi saya tak fikir pula nak ulang alik pergi toilet dengan minum air banyak ke nak ulang alik ke hospital. Sebab saya untuk family saya sendiri, saya ambil suami saya lah paling mudah. Suami saya kalau dia kurang air dia akan mula sakit pinggang. Saya tak pasti kenapa, tapi dia dapat rasa itu. Dia tahu, oh hari ni dia kurang minum air ni. So dia mula rasa sakit pinggang, sakit belakang. Itu suami saya. Dan bila kita tengok daripada kajian saya mendapati satu gelas air minum sebaiknya bangun daripada tidur. Memang macam itulah sebab dia akan bantu mengaktifkan organ dalaman. Saya yakin ramai yang minum, tapi ini antara orang kata apa, waktu yang sesuai. Dan kemudian satu gelas air minum selepas mandi sebab dapat mengurangkan tekanan darah rendah. Okey, satu gelas air minum sebelum makan membantu sistem penghadaman. Kita seeloknya elak minum ketika makan, maknanya bersulamkan dengan air. Kita elak yang tu. Okey, dan satu lagi, satu gelas air diambil sebelum tidur sebab dia mampu mengelakkan stroke dan serangan jantung pada waktu malam. Yang malam yang orang susah. Orang fikir bila nak tidur, sebelum tidur nak kena minum air, takut nanti dalam keadaan tidur tu nak pergi toilet. Kita tak boleh ada, kita kena buang orang kata apa, pemikiran macam tu dulu. Kena buang pemikiran macam tu. Okey. Okey, seterusnya bila kita dah tahu buat air, ini yang persoalan yang selalu timbul. Okey, di mana? Sebab orang katanya, apa yang anda faham tentang definisi air? Okey, apa yang kita faham? Sebenarnya definisi air ni adalah ringkasan dia bebas daripada mata cemar, bahan yang berbahaya, estetik, berbau dan tidak menyenangkan. Itu very simple statement, definisi air bersih. Yang kedua, soalan orang tanya, adakah air bersih dan selamat diminum terus daripada paip? Okey, yang tu yang pertama. Dan kalau kita atau sekiranya kita menyediakan air sebelumnya, bolehkah ia menghapuskan bahan cemar? Ini antara yang kita selalu buatlah. Dulu pun masa zaman mak saya dulu pun sebelum dia pakai apa-apa filter, dia suka masak air dulu sebab dia rasa macam boleh matikan kuman. Itu mindset mak saya lah. Saya rasa kebanyakan orang pun banyak macam tu. Tapi ringkasannya apa dikatakan oleh Pak Kuasa Kesihatan Tempatan mengenai kualiti air, mendidihkan air, membantu atau merosakkan kualiti air. Kat situ dah nampak mendidihkan air. Boleh menghapuskan juga organisma tetapi memekatkan bahan cemar kimia di dalam air. Kat situ mungkin kita tak berapa clear kan. Mungkin macam, ingat kan macam mak saya fikirlah. Dia kata kalau kita masak air dulu, kuman-kuman semua dah mati. Tapi tidak, inilah sebaliknya. Okay. Macam mana pula dengan unit e-spring? Okay. Unit e-spring ni dia masih disyorkan sebab dia ada penuras karbon di mana penurusan mechanical particle dan penjerapan bahan cemar kimia, dan di mana juga lampu UV berkesan menghapuskan mikroorganisma. Okey, nanti saya tunjuk kat mana kita punya lampu UV dekat e-spring. Sambil tu dia dapat meningkatkan bau, rasa dan kerja air serta mengurangkan kesan pencemaran. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab soalan yang kita selalu dapat terima, macam saya selalu terima pun, adakah kita memerlukan pengelolaan air di rumah? Kenapa? Kalau tengok gambar rajah ni, takut tak? Empangan air memang bersih, dia buat kawasan tahan hujan.
Okey. So memang kita dapat air yang bersih. Tapi adakah kita dapat yang betul-betul bersih? Macam saya, rumah saya ni ada kilang. Memang saya dapat empangan yang di hutan yang memang semula jadilah kan. Tapi bila dah lalu bawah kilang, bawah rumah, agak-agak air kita jadi macam mana? Kat situ kita boleh imagine air kita. Okay. So dekat situ ringkasannya air yang ditulis di pusat bandar biasanya sangat selamat untuk diminum. Okay, mengalir melalui pipe, penyambungan dan lengkapan yang sudah tua. Kat situlah terjadinya ada logam berat dalam air, bahan tercemar organik dalam air, bahan cemar biologi dan bakteria dan virus dalam air. Dapat yang kita guna tu. Tapi Eastspring ni dia mampu menyingkirkan sebarang bahan cemar yang mungkin diperkenalkan semasa transit. Maksudnya semasa air lalulah daripada empangan sampai ke rumah kita. Imagine walaupun empangan tu macam sebelah, macam contohlah macam sebelah rumah, tapi sebab laluan dia lah, lalu kat kilang lah, lalu kat rumah orang lah, lalu kat bahan pembinaan lah, macam-macam laluan kan. So air yang lalu tu macam mana kualiti yang dapat. Boleh nampak tak kat situ. Simple saja. Okey, yang seterusnya kat sini saya nak share. Air mineral, kita lalu tengok beberapa jenis air. Salah satunya lah air mineral lah. Air mineral sumbernya daripada strata kandungan air bawah tanah sebelum dirawat dengan kaedah tertentu agar kandungan mineral dan air tidak terjejas serta benar-benar selamat untuk diminum. Air ini mengandungi mineral seperti zat besi, kalsium dan magnesium dan bahan terlarut. So maksudnya air empangan kita bersih. Air tanah bersih. Okey, kalau macam saya duduk kat Gombak, kalau laluan ke Ulu Yam, ramai orang suka tak ada air bukit. Sebab orang tahu air bukit bersih, kan. Tapi dia menunggu-nunggulah, menitik-nitik air bukit kat situ kan. Tapi orang sanggup sebab faktor kesihatan. Okey. Kedua, kita selalu dengar air minuman osmosis berbalik atau paling mudah disebut RO. RO ni melalui kaedah ini, mineral bahan kimia tertentu atau bahaya boleh dikeluarkan. Dan proses ini juga bertujuan menghilangkan bau, rasa, kandungan organik dan klorin. Dia dah buang, tapi dia dah buang semua. Kosonglah air tu. Okey. Air pipe bagus tapi tak boleh diminum terus tanpa ditapis atau dimasak kerana kemungkinan berlaku pencemaran pada saluran pipe. Tapi dimasak tadi dah boleh tahu dah. Kalau guna kaedah penyediaan, kita dah tahu dah bahan tercemar dia akan lebih pekat. Kena faham faktor-faktor bila kita menggunakan air. Yang seterusnya air yang selalu yang orang sebut-sebut air alkali, kan. Perbezaan paling ketara adalah pada kadar pH-nya. Air minuman biasanya berada pada pH neutral iaitu 7. Okey, tapi air berkali mempunyai pH antara 8 hingga 14. Air berkali biasanya mempunyai mineral tambahan seperti magnesium, potassium, bikarbonat, kalsium, so membuatkan lebih rasa sedap berbanding air biasa. So dia ada tambahan. Okay, saya pernah pergi satu kelas berkenaan dengan air. Sebenarnya nak tambah mineral, tambah garam je. Okey, penceramah tu cakap itu. Sebenarnya nak tambah mineral, tambah garam saja. So air kali ni dia dah buat tambahan mineral dalam tu. Maknanya bukan daripada original. Okey. Alright. So yang ni kenapa kita pilih Eastspring? Kenapa saya pilih Eastspring? Okey, saya sebenarnya sebelum saya jumpa Eastspring, saya minum air botol mineral brand Spritzer. So masa tu kami menghadapi masalah batuk. Sebab duduk air di Gombak ni memang sangat kotor. So terpaksa habiskan duit setiap minggu untuk 10 liter air, 10 ke 11 botol. Sebab kami saya memang kuat sangat minum air kosong, air putih lah. So dengan Eastspring ni, Eastspring dia ada 3 kisah saja. Terbaik, pertama dan terbanyak. Kenapa dia terbaik? Sebab teknologi dia mengambung perusahaan blok karbon dalam unit pemantauan elektronik. Pertama sebab satu-satunya sistem rawatan air pertama yang menggunakan gadingan induktif dan teknologi chip pintar. Dan satu-satunya sistem Eastspring terbanyak yang disahkan dapat mengurangkan bahan cemar yang terbanyak lebih daripada mana-mana sistem berasaskan UU karbon lain di dunia. Sebab Eastspring juga telah membekalkan lebih 5 juta keluarga dengan air yang bersih, jernih dan lebih sihat. Okey, saya sekali lalu je berkenaan dengan pertama iaitu teknologi yang terbaik sebab gabungan teknologi UU karbon dan pemantauan elektronik. Ini kita punya Eastspring. Okey, boleh nampak penerasan kat sini. Kemudian dia ada blok karbon yang boleh memandulkan semua mikroorganisma. Okey, lampu UU yang dapat membantu dia. Okey, so banyak bahan tercemar yang ada dalam kita cartridge ni yang dapat ditapis dengan baik. Okey, dan perusahaan blok karbon juga satunya sistem yang memikirkan secara efektif lebih daripada 140 bahan cemar yang membahayakan kesihatan. So, Eastspring sangat menjaga kualiti dan dia punya efektif. Eastspring dia boleh bagi tahu
sebanyak 140 bahan cemar yang membahayakan kesihatan dia dah boleh dimandulkan ataupun menghapuskan. Okey, dan prapenerasan berliso, okey, ini prapenerasan yang membantu membolehkan keupayaan penerasan sepenuhnya mengikat partikel lebih besar sehingga saiz 1 mikron dan mengeluarkan 4 kali lebih kotoran berbanding dengan penerasan karbon biasa. Okey, dan di mana teknologi lampu UU yang sangat luar biasa ni dapat memusnahkan, menghapuskan 99.9% bakteria dan virus menyebabkan penyakit bawaan air. So penyakit bawaan air banyak sangat. So anda boleh tahulah salah satunya. Okay. Cara baik, efektif dan memusnahkan bakteria dan virus tanpa menambah kimia dalam air. Maksudnya tak ada tambahan mineral tambahan lah. Sebab air pipe ni sebenarnya dia ada mineral sebab air pipe ni daripada empangan, daripada air tanah. So memang dah ada mineral. So e-spring ni dia punya bantuannya adalah mengekal air yang ada dalam mengekalkan mineral yang ada dalam air pipe. Okey, sebab air pipe kita ni bila lalu dalam pipe tu memang kotor lah kan, sebab jauh kan perjalanan daripada empangan sampai rumah kita. Okey, yang kedua sebab satunya spring yang menggunakan sistem pertama menggunakan kaedah yang efektif dan teknologi chip pintar. Okey, di mana perawatan elektroniknya mengingatkan anda supaya mengganti cartridge apabila bercecah 5,000 liter atau 1 tahun sekali. So yang mana-mana datang dahulu. Mengingatkan anda apabila masalah dikesan. Itu yang bagusnya. Okey, dia ada indikator yang menunjukkan kalau dia nak kena tukar cartridge, akan cakap replace cartridge. Kalau dia selamat diminum, dia ada apa tu, color air dan telefon kan, dia warna biru, maksudnya dia selamat minum lah. Kalau merah maksudnya air tu tak selamat minum, maksudnya mungkin cartridge nak kena tukar, cartridge ada problem, so dia bagi tahu. So kita tahu kita dapat minum air yang bersin. Okey. Dan 5,000 liter dan 1 tahun ni, 5,000 liter atau 1 tahun mana-mana dulu ni maksudnya sama ada cartridge ni ditukar sama ada kita dah guna 5,000 liter atau 1 tahun penggunaan. Itulah e-spring. Satu cartridge sahaja kita tukar. Kita mudah sangat nak tukar, kita sendiri boleh tukar, okey? Dan gandingan induktif dengan induktif yang kuasa yang selamat boleh diharapkan dalam pemasangan lampu yang selamat tiada sambungan wire ke cartridge. Maksudnya wire yang ada tu kalau anda nampak mana-mana video, wire tu adalah untuk connect pada chip pintar tu. Sebab kita ada lampu kat sini untuk bagi indication. Betul? Dan teknologi gunaan berpaten untuk melindungi perniagaan anda. Ini bagi yang nak tengok kita punya bisnes, so dijaga kita punya patented of e-spring. Okey, dan chip pintar tiada butang reset semula. Dia cuma letak indication tu untuk kita alert sahaja. Itu yang bagusnya. Okey, dan juga kita adalah antara yang terbanyak disahkan menggunakan bahan cemar paling banyak. Sebab kita ada pihak ketiga di mana NSF, okey, water quality, tested and certificate, semuanya adalah yang berkaitan dengan air yang dah diiktirafkan, yang dah memang ada. So anda juga boleh masuk dalam laman web NSF dan boleh tengok e-spring kita di tahap yang mana. Okey. Dan 2 faktor yang patut diingati, disahkan melalui 3 standard kualiti utama. So kita ada 3 standard kualiti yang kita dah patuhi, di mana NSF 42, rasa dan bau, anda boleh tengok dekat NSF tu. Dan 53 dia mengenai kesan kesihatan. Maksudnya dia sesuai, dia baguslah untuk kita punya kesihatan. Dan 55 sebab kita menggunakan sistem mikrobiologi UU yang tadilah, yang lampu tadi kan, yang saya cakap tadi tu. Dan disahkan mengurangkan lebih banyak bahan cemar yang mencegahkan kesihatan berbanding mana-mana sistem kabel di dunia. Dan anda boleh tengok juga laman NSF tu, kita ada lagi tadi 42, 53 dan 55, kita ada 401, 473 dan 477. Boleh tengok kat situ saja, buat research sendiri kan. Boleh tengok kat situ, masuk je dalam NSF tu. Proses cerita ni memang tak habislah. Okay, dan kepakaran di belakang teknologi kita ada 50 saintis. Nak buat keluar e-spring saja ada 50 saintis. Okey, itu yang bagus ni MB tu untuk buat keluar e-spring, dia bagi tahu siapa yang buat e-spring tu, macam mana dia buat. Okey, dia ada 50 saintis yang buat tester, ada kaki tangan teknikal dan sokongan. 400 pattern untuk e-spring tu, ada saja 400 pattern yang telah diperoleh atau sedang menunggu lulusan, dan 12 makmal. Satu filter tu perlukan 12 makmal untuk dapatkan yang terbaik. Dan untuk tu saja kita ada 7,500 meter persegi kemudahan pengenalan bertaraf dunia. So bukan kaling-kaling punya kita punya water treatment ni. Okay, selalu yang orang tanya, kenapa nak kena e-spring? Kenapa saya nak kena pakai e-spring? Kenapa? Semua orang akan tanya kenapa. Saya tak nak lah. Selalu orang akan cakap tak nak lah, tak ada sedikit panas kan. Okey, tak apa. Kita jawab persoalan semua ni. Supaya anda dapat, orang kata, info yang boleh di-share. Okey, selalunya orang akan tanya, apa bahaya yang disediakan semasa proses penulisan e-spring?
Okey, sebenarnya dia dapat mengurangkan ini yang terbaru 160 bahan cemar termasuk lebih 140 bahan cemar kesan kesihatan. Antaranya bahan cemar organik, bahan cemar tak organik, pencemaran partikel, bahan kimia organik meruap, VOC, plumber, mercury, radon dan klorin. So memang dia dapat boleh tapis. Nanti saya akan tunjuk ini antara virus yang orang kata apa macam taun, penyakit bawaan air, memang ISPRI mampu tapis, okey. Dan ISPRI berkesan mengikan bakteria dan virus dan dia juga ada tadi saya baru cakap berkenaan NSF, ini antara protokol yang dapat certify, okey. Dan selalunya orang akan tanya satu lagi, kenapa nak kena ambil ISPRI juga? Satu lagi penggunaan ISPRI yang saya cakap tadilah kat sini. Okey, dan apakah mineral penting dalam air dan faedahnya? Pentinglah mineral, sangat penting dalam badan kita sebenarnya, okey. Sebab dalam air dia ada kalium yang bermanfaat untuk tulang nutrien. Magnesium dapat melaraskan pengecutan otot. Tadi slide yang pertama tadi dah bagi tahu kan kenapa kita perlukan air yang bersih. Okey. Dan mineral penting diperlukan dalam diet kita untuk kesihatan yang baik. Nak sihat pun kena minum air mineral yang betul. Kadang kita dah makan Nutrilite, kita dah makan vitamin. Tapi air macam mana kita minum? Okey. Macam tu juga macam kita jaga muka, kita pakai artistry. Air apa yang kita basuh? Sebab kulit kita ni kalau kita dah buka semua, maksudnya kita dah cuci semua, liang kita tengah terbuka kan. So air apa yang kita nak basuh kat muka kita? Semestilah saya menggunakan air spring. Selain daripada jaga kesihatan dalaman, saya juga menjaga kesihatan luaran. Actually tak luaran pun, bila dia dah basuh muka sebenarnya, kulit kita absorb air tu sebenarnya. Kan? So itu kena tahu sebenarnya pentingnya air yang bersih, air yang bermineral ni untuk kesihatan dalaman dan kecantikan. Okay. Dan air minum dengan mineral boleh menjadi sumber mineral yang sihat yang penting dan ISPRI dia khas untuk mengekalkan mineral bermanfaat seperti kalium dan magnesium dalam air. Okey, sebab tu kalau kita check kita punya density dalam tulang, kadang-kadang ada yang kurang mineral dalam tulang. Ini adalah salah satu puncanya. Okey. Okey, yang seterusnya orang akan tanya, ini selalu orang bezakan apa je teknologi lain yang terdapat untuk menurunkan air dan apakah perbezaannya? Dua benda ni sangat famous. Satu orang akan tanya berkenaan RO iaitu osmosis songsang dan satu lagi berkenaan penurusan karbon. Ini yang karbon biasa yang biasa-biasa saja yang bukan UV. Ni bukan ISPRI punya brand. Okey, selalu orang akan cakap berkenaan dengan dua sebab yang karbon tu ada yang pakai 6 tabung lah, 2 tabung lah, so macam-macam tabung lah kat situ kan. Kita je tengok je ringkasan yang diorang dah buat, yang ISPRI dah buat research di mana penuras karbon ni dia mampu menapis klorin dan mengikat rasa dan bau air, memberikan kadar airan dan kapasitas tinggi dengan kos yang rendah. Okey, memerlukan kejuruteraan reka bentuk dan perbuatan khusus untuk mengikat bahan cemar. Bukan sekadar nak letak karbon semata-mata. Dan penerusan murah ni tidak boleh dicari untuk mengikat bahan cemar dan kesan kesihatan. Sebab yang karbon biasa ni dia tak boleh nak sinaraikan berapa banyak bahan cemar yang boleh disingkirkan. Berbanding dengan ISPRI. ISPRI dah cakap tadi 160 bahan tercemar. Dan pengguna mesti bergantung pada pensijilan pihak ketiga untuk mengetahui prestasinya. Kenalah ada pihak ketiga yang iktirafkan kita punya karbon tu. Okey? Dan berkaitan pula dengan osmosis songsang. Okey, ini pun ada pemeriksaan pensijilan pihak ketiga di mana osmosis songsang ni atau RO boleh menggunakan bahan cemar kimia termasuk organik, tak organik, partikel dan meningkatkan peringkat tambahan untuk meningkatkan mikroorganisma dan melakukan tenaga tinggi. Okey, dia memerlukan tenaga yang tinggi dari segi elektrik dan sistem dia untuk menulingkan air dan membazirkan 70 hingga 90% air. Sebenarnya untuk yang ni anda boleh tengok apa sahaja yang ada. Dia mesti ada satu pipe keluar yang dia letak dekat sinki. Okay, saya nampak beberapa lah termasuk mak makcik saya, dia letak, so ada satu pipe tu disalur kat sinki. So nampak aja air tu menitik sikit-sikit, tapi ni pembaziran telah berlaku. So kat situlah bil air akan tinggi, ataupun elektrik akan tinggi sebab kat situ ada pembaziran 70 hingga 90%. Dia mampu mengeluarkan semua tapi memerlukan tenaga yang sangat tinggi. Okay, tapi masih tidak dapat lagi memberi berapa banyak bahan cemar yang dia boleh keluarkan. Okey, dan memerlukan takungan dan pemeriksaan kuman tambahan. Nampak tak? So tadi pun yang slide saya yang kedua, saya bercakap berkenaan RO. RO ni terpaksa menambahkan bahan lain untuk memberi rasa dan bau yang sedap. Terpaksa tambah
dan memerlukan penjagaan dan penggantian pengurasan yang kerap. Saya rasa orang yang guna lebih experience lah. Saya tak pernah guna. Tapi nampak bila kita nak kena tukar, kita kena panggil orang datang. Dalam keadaan wabak COVID-19 ni, memang kita nak elakkan orang datang rumah kan. So Isprint adalah terbaik kita dapat buat sendiri. Okay. Dan yang sebenarnya tidak dapat membezakan mineral yang bermanfaat. Kat situ tak ada perbezaan kat situ lah kan. Dan ringkasannya bila kita guna RO ni daripada pertukaran air, ion dan pelembutan air, mengurangkan kekerasan air dengan pepejar terlarut yang sangat tinggi. Okay. Berkesan jika masalah air anda mengandung nitrat, arsenik dan masalah khusus yang disasarkan. Dan berkesan jika masalah air anda merangkumi padatan resin yang sangat tinggi. Itu masalah air bila kita menggunakan RO dan memberi kadar aliran yang perlahan dan memerlukan penjanaan semula dan penggantian komponen yang kerap dan tidak begitu berkesan untuk mengikat bahan cemar organik termasuk VOC. Kat situ dah nampak dah bila kita guna air RO. Okey, ini just pembandingan, bukan saya buat tapi ini research yang pakar air Isprint buat. Okey. Isprint versus dengan RO dan carbon. Tak boleh nampak kat situ sebab Isprint menggunakan gabungan teknologi, tadi saya dah cerita dah. Air yang sihat adalah zat tanpa bahan cemar, mengekalkan mineral yang bermanfaat. So Isprint bukan penambahan mineral tapi dia mengekalkan air mineral kita. So iPad tu ada mineral, cuma dia kotor. Dia klorin, so banyak bahan tercemar. Okay, berdasarkan permintaan dan tanpa pembaziran. Siapa ada experience pakai Isprint, Isprint ada satu pipe sahaja di mana dia alirkan air yang bersih tu melalui pipe. Tak ada pipe kedua atau pipe tambahan yang dia buang air yang kotor, tak ada. Sebab dia ada teknologi ultra ungu, di mana UU teknologi tu yang dapat menghapuskan 99.9% bakteria dan virus. Okey, ini sedikit perbandingan. Okey, bila kita masak air panas, bila kita guna air filter yang menggunakan blok karbon aktif dan menggunakan air filter yang menggunakan RO sistem dan Isprint. Okey, daripada meningkatkan rasa, meningkatkan bau, zarah kotoran, klorin, sebatian organik, logam berat, plumber, merkuri, bakteria dan virus. Nampak tak? Air panas tak tahu mana punca dia. Saya tekan yang paling kritikal lah. Okey, blok karbon pun tak ada punca. RO pun tak bagi tahu, tapi Isprint mampu bagi tahu berapa banyak bahan tercemar. Okey, kat sini. So kita boleh nampak perbedaannya di sini. So Isprint semua hijau-hijau. Kan nampak klorin dapat tapis, even though air RO dia cakap tadi dapat meningkatkan teknologi, dapat menghapuskan banyak, tapi masih lagi tak dapat pengiktirafan, maksudnya tak ada fakta yang menyatakan, tapi Isprint dah bagi tahu. So anda boleh tengoklah tepuk dada tanya selera. Gitu. Alright. Macam mana pula dengan air botol? Ini yang saya guna dulu sebelum saya guna Isprint. Adakah beza dengan Isprint? Setengah air botol dipasarkan dilabelkan sebagai RO, air sudi, air mineral. Okey, air sudi selalu botol putih. Air RO mungkin dia beritahu dekat label tu osmosis songsang. Air mineral macam inilah. Saya minum spritzer yang botol besar sebelum saya guna Isprint. Sebab saya tahu air mineral bagus. Sebelum saya tahu berkenaan ilmu Isprint. Okey. So bezanya kat sini, tadi pun kita dah cakap banyak sangat baik RO. So RO ni tak ada mineral manfaat, melainkan menyatakan mineral dipekuatkan. Mineral dipekuatkan ni maksudnya mineral tambahan lah, dia tambah mineral. Okey, di mana air mineral atau air mata, air sering ni mengandungi beberapa mineral manfaat sebab dia daripada air tanah. So dia cuma tapis saja, so dikekalkan. Okey, dan menghadapi banyak kesulitan dari segi penyimpanan, pengantaran dan sejumlah besar sisa plastik. Plastik macam mana pula botol kita gunakan? Kualiti macam mana yang tahan air plastik ni? Okey. Tapi Isprint dapat menyediakan 5,000 liter air yang ditulingkan. Maksudnya air tu dah ditapis sebanyak 10,000 kali 500 ml botol. So banyaklah. Banyak sangat boleh minum. Okey. Dan Isprint menyediakan pelaksanaan persekitaran dan fizikal yang hebat. Kos cara penyimpanan dan sisa plastik. So dia ada economical dekat situ. Dan adakah air selamat untuk minum dari air botol plastik jika berapa lama dia boleh simpan dalam botol? Ini selalu sering terjadi. Kerana orang tak pernah tanya kan. Tapi bila orang pakai Isprint dia tanya sebab itu terus daripada pipe. Okey. So dia ringkasannya bila kita nak simpan kedap udara dan dilindungi dalam botol yang di-strain. Okey. Dan botol digunakan menjadi semakin nipis dan mengurangkan perlindungan dan berminggu atau lebih jika simpan di lokasi yang dilindungi. So kadang sebab tu kerana kita tak bagus minum air yang dalam kereta. Kan air dalam panas tu kita biar kita patut kita minum. Actually tak bagus. Sebenarnya air Isprint, the best untuk minum air Isprint adalah terus daripada pipe. Dan kalau betul nak simpan, habiskanlah dalam tempoh masa 24 jam.
Sebab kita nak jaga, kita nak minum air bersih, kita nak kualiti yang bersih kan. Sebab tu saya kalau saya sejukkan air dalam peti ais, air botol memang habis sentiasa, setiap hari tu memang habis. So alhamdulillah tak ada masalah dengan pencemaran. Okey, ini je refresh balik. Okey, kat sini kita nampak tadi terbaik, pertama terbanyak kan. Saya pun dah cerita tadi banyak sangat pada awal lagi. Sebab kita nak bagi keluarga kita air yang bersih, jernih dan sihat. Dan serahkan kepada Spring untuk lakukan kerja. Bukannya tubuh kita. Maksudnya, sebab kita ni organ dalaman ni sebenarnya kita filterkan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Sebelum kita nak minum, kita bagilah Spring buat kerja. So kita dapat minum air bersih, air yang tulen. Okey. Dan kat sini tiada pembaziran air macam tadi IRO, sistem RO dia tadi dia pembaziran dan penggunaan kuasa untuk Spring sangat rendah. Sebab Spring ni dapat memastikan air yang bersih, jernih dapat menyihatkan dengan hanya 12 sen seliter sahaja. Cuba kali 30 hari berapa? Katalah kita minum, satu orang selalu minum, kalau macam badan saya kena minum satu hari 3 liter. So satu hari saya perlu spend 36 sen sahaja untuk 30 hari saya minum. 30 hari saya minum, saya cuma minum sebanyak RM10.80 berbanding dulu saya terpaksa beli satu botol air mineral setiap minggu. Satu botol je RM10 yang mineral freezer tu dululah. So satu minggu nak beli 7 ke 8 liter. So habis seminggu RM80. Tapi untuk saya seorang sebulan saja boleh RM10 saja saya habiskan. Kan sebab kita kalau dapat kulit yang cantik, kulit yang sihat, kita pastikan kita minum air bersih, air tulen, air yang bermineral setiap hari cukup untuk 3 liter sehari konsisten. Boleh nampak perbezaan dia sebenarnya. Especially orang kulit kering dia akan lebih glowing. Okay, alright. Ini saya cerita kenapa saya pilih Spring sambil saya mainkan satu video ni. Okey, bila saya faham dengan Spring, satu dalam keadaan PKP ni pun kita mampu nak closing Spring. Okey, nampak ni saya ada buat orang kata apa? Video call dengan satu saya punya ABO di Perak. Semua saya cuma bagi tahu dia. Saya bagi video dan saya guide dia macam nak pasang. So tak perlulah orang datang kat rumah dalam PKP ni, kan? So masa tu kita boleh orang kata apa bagi kepada sesiapa saja yang nak dan kita just service saja melalui telefon atau video call. Dan saya suka buat facial, mobile facial. So bila saya tahu kepentingan air, so untuk semua customer saya akan bekalkan air Spring. Okey, saya boleh agak kalau satu customer saya dia pakai 500 ml je. So satu saya akan sediakan. Saya buat facial dia memang saya sediakan air Spring dalam kereta dan saya tahu berapa spot rumah saya nak pergi supaya saya dapat agak Spring saya cukup untuk digunakan. Okey. Dan masa itulah baru nampak macam perbezaan kulit saya pun agak lain bila saya pakai air mineral. Okey, ini adalah kali pertama first time saya guna Spring, air di Gombak. Masa tu tak pakai lagi penerusan kat luar, saya rasa terkejut. Ya Allah, rupanya ini yang saya basuh, saya punya beras, saya punya sayur, saya punya ikan, semua saya pakai air ni kan. Macam ni rupanya kotor kan. Okey. Selepas tu saya ada kesedaran sebab MB ada menyediakan external water filter, saya dah guna. Lepas tu saya punya air nampak sedikit kurang. So, water filter kita pun mampu menapis bahan cemar yang besar. Okey, Spring dapat mengekalkan mineral yang kekal dalam air. So saya sendiri tukar video ni. Boleh nampak sangat mudah. Tukar-tukar satu cartridge je. Kan nampak tadi kan? Satu cartridge sahaja kat sini. Bezakan yang bersih, yang baru dengan yang dah kotor tu. Sangat-sangat beza. Tak perlu nak tunggu orang datang. Kita order saja, kita boleh buat. Kita pun selamat dengan keluarga. Dan tak ada orang luar masuk rumah kita. Okey. Okey, ini antara ada yang saya dapat dari internet dan ada juga saya dapat daripada grup saya. Okey, ini kali pertama penggunaan Spring. So bila ditukar untuk kali kedua, nampak tak air tu di Sentul, di Kelang, di Shah Alam, di Gombak, di Setiawangsa. Okey, mana lagi? Di Kulim. Okey, alhamdulillah semua keluarga saya bila dapat kesedaran tu semua adik-beradik pakai. Diorang pun terkejut bila saya share ni kan. Sebab kita orang memang tak pakai water filter yang lain sebab dah tahu dah air RO dan air akali tu untuk badan macam mana. So kami pilih yang terbaik. Okey. Kat situ kita nampak bila macam yang ni adalah Nectara Spring. Okey. So sekarang saya nak share dengan anda satu demo yang sangat ringkas. Okey, so saya akan stop slide ni.
Okey, nampak ya? Rumah saya tak ada air RO, rumah saya tak ada air kali. So saya cuma ada air pipe dan air spring sahaja. Okey, hari ini saya dah buat test sebelum saya gunakan. Sebelum ni saya tak minum air RO juga, memang saya minum air mineral. Okey, daripada yang saya beli. Hari ini saya nak buat satu chlorine test. Okay. Alright, saya akan buat satu chlorine test. Ini chlorine test. 1, 2. Chlorine test ni maksudnya dia akan check kita punya air ada klorin atau tak ada klorin. Nampak tak? Okay, ni air pipe. Okay, saya terangkan sikit lagi kot. Tu nampak lah. Okay. Ini adalah air pipe. Ini adalah air spring. Okay. Okay, boleh nampak perbezaan kat situ. So kita tahu air pipe memang ada klorin. Okay, itu perkara biasa yang ramai orang tahulah. Sebelum saya menggunakan spring, walaupun saya minum air badan dengan air mineral, tapi ketika itu saya basuh beras saya dengan air pipe. Sebab saya nampak bila air keluar tu, oh air jernih, dah bersih. Masa tu mindset saya, okay. So rupanya, bila saya basuh beras, ini pun tadi saya dah letak chlorine test. Okay, ini pun chlorine test. So bila kita bilas beras, basuh-basuh beras kan. Tadi kalau kuning, nampak tak air jadi kalau apa? Manakah kita punya air klorin tu? Manakah klorin kita pergi? Kita nampak tak air klorin jadi macam mana? Okay, beras ni saya tambah lagi sedikit. Sebab kapasiti beras dengan air tak cukup. Daripada kuning, dia menjadi keruh. Akhirnya dia menjadi, nampak tak perbezaannya? So beras pun dia dapat klorin tu, maksudnya dia dapat serap kita punya klorin, air klorin dalam tu. Okay, dan ini kita punya spring. So klorin memang dapat ditapis, beras tetap kekal sihat sahaja. Nampak? Okay, nampak tak perbezaan dia? Mana kita punya testing klorin tu pergi kan? Mana klorin kita pergi? So kat situ kita boleh agak So bila saya tengok saya macam ya Allah, berapa tahun saya makan beras, makan nasi dengan berklorin. Kat situ anda boleh nampak perbezaan yang saya buat tadi. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya untuk hari ini. So yang baik tu benar Allah, lemah tu kelemahan diri saya sendiri. Tapi sebelum tu saya nampak beberapa orang kata apa, ABO yang ada pada hari ini. Sebelum saya panggil orang yang cukup hebat ya, saya dengan ini saya nak jemput leaders, seorang leaders yang dalam grup Cik Wan, yang bila dia salah satu-satunya bila dia pakai spring dia macam ya Allah, nasib baik dia tukar spring. Dia cakap macam tu Cik Wan. Kan. So saya nak panggil satu leaders yang cukup hebat dan luar biasa ni. Sebab saya pun tak sangka bila orang beliau tukar, dia ada satu testimoni yang cukup bagus. Sebab saya memang minum air mineral dulu. Mungkin saya rasa benda tu dah sedap kan. Tapi ini orang yang sangat luar biasa, bila dia minum dia rasa macam ya Allah, macam ni rupanya minum air spring. Ya Allah, nasib baik dia tukar. Okay, so dengan itu saya minta izin pada semua untuk dengan satu testimoni yang cukup hebat daripada Cikgu Nur Nabila yang baru tukar spring. Saya rasa baru setahun dua kalau tak silap ya. Boleh Cikgu Bella untuk share dengan kita pada hari ini testimoni penggunaan spring. Okey, so silakan Cikgu Bella. Boleh. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dirilah. Nama diberi Nur Nabilah binti Abdul Rahman, pasangan kepada Mahathir bin Mohamad. Saya diperkenalkan dalam bisnes yang cukup hebat ini, iaitu satu-satunya sifu kesayangan saya, FDD Cik Wan Afidah Wan Ismail, dan dipantau dari jauh iaitu mentor Lumpur Mesra Tuan Haji Abdullah Hanafiah dan juga Bonda Mariam Omar. Okey, tas up untuk setiap barisan upline saya lah. Okey, terima kasih kepada Cikgu Wani kerana menjemput saya hari ini untuk buat sedikit perkongsian lah. Boleh dengar tak suara Bella kat sini? Boleh Bella, teruskan. Itulah nampak macam keras. Ingatkan
line Bella ni problem kan, line tak cantik juga ni. Okay, so nak berkongsi jugalah pada hari ini berkenaan yang di-sharing oleh Cikgu Wani berkenaan tentang air rawatan, sistem air rawatan kita lah, Eastspring. So apa yang saya dapat apabila saya dah bertukar kepada air rawatan kita ni, the bestnya saya boleh tengok dari segi perubahan dari segi kesihatan lah, kesihatan saya, kesihatan family. Yang the bestnya saya punya family ni ada masalah tersendirilah. Macam contoh suami saya dia memang ada masalah kulit kan. Kadang kita tengok luaran dia nampak macam okey kan, tapi sebenarnya di bahagian kaki dia, di bahagian kebiasaannya di bahagian lengan lah kan, dia macam kulit tu mengering tau. Bila dia mengering dia macam keluarkan satu apa? Satu benda yang bila dia garu tu dia macam jadi macam tak cantik lah nampak kulit tu kan. Tu yang membuatkan saya sangat teruja dengan air rawatan ni sebab dia boleh merawat sekali. Boleh merawat dalaman kita sekali. So bila dia dah minum air tu, kami semua dah mengamalkan air Eastspring tu, the bestnya terutama sekali kesihatan dan kulit lah kita boleh nampak. Dan untuk saya sendiri pun terutama sekali kulit. Macam Cikgu Wani share juga tadi, apabila dia kata simptom yang ada pada suami dia sakit belakang, benda tu pun saya alami juga. Bila kekurangan air, betul lah kita akan rasa macam mana sakit belakang apa semua tu kan. Itu pun saya alami juga. Jadi so boleh tahu kadang air yang kurang dalam badan pun boleh pergi ke sampai dekat kepala lah, kadang jadi pening kan, kita tak ada oksigen kan, air tak cukup, jadi oksigen tak sampai lah dekat otak kita, tu yang buatkan saya jadi mudah pening macam tu lah sebelum ni. Tapi dengan air rawatan ni bila mengamalkan selalu, di mana sahaja saya sediakan air Eastspring tu, saya minum air tu memang badan jadi bertambah sihat. Yang the bestnya juga, satu hari tu saya pernah follow Sifu Cik Wan pergi dengar tentang rawatan air tu lah. Masa tu saya belum ada lagi tahu. Dr. Ignatius, masa tu saya pergi dengar dia punya perkongsian, memang betul apa yang dia share tu betul lah berkenaan kulit, terutama sekali kulit lah kan. Sekarang pun saya ambil juga untuk mak saya air Eastspring tu, alhamdulillah dia ada kencing manis tahu, tapi dia masalah kulit dia pun teruk jugalah. Biasa kulit ni orang kata dia daripada darah juga kan. Jadi kemungkinanlah keturunan saya ni darah tak berapa baik, tak berapa bersih kan. Tapi bila mengamalkan air rawatan ni, dia boleh merawat dalaman. Dan mak saya kalau sebelum ni dia ambil ubat pun kan, ambil ubat hospital, nak baik pulih tu lambat. Tapi alhamdulillah bila dia mengamalkan dia punya ubat ataupun suplemen, diminum pula dengan air kita, air yang merawat, boleh merawat dalaman kita, dia cepat, tindak balas dia cepat. Ni saya tak tipu ni memang betul testimoni mak saya sendiri. Saya suka kalau benda yang baik saya suka share dengan adik-beradik, anak beranak dulu kan. Jadi bila testimoni terdekat kita boleh tengok dia hari-hari kan. Itulah sedikit perkongsian, dan alhamdulillah masalah yang kami alami tu dah pun berkurang. Kesihatan pun alhamdulillah lah kan bila kita mengamalkan air rawatan. So cukup padat ilmu yang dapat daripada Cikgu Wani hari ni. Bagi yang belum mencuba tu, bagi yang belum grab kita punya sistem rawatan air ni, perlulah grab. Sebab kita kena fikir kita kena minum air yang ada rawatan, bukan untuk menghilangkan dahaga sahaja. Okey, terima kasih kepada Cikgu Wani dan juga si Fuwan yang banyak memberi tunjuk ajar dan memberi saya kesedaran tentang air rawatan ni lah. Okey, terima kasih Cikgu Wani. Assalamualaikum. Segala yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Okay, terima kasih kepada Cikgu Bella. Sebab saya ambil testimoni Cikgu Bella sebab saya tahu masa dia guna tu, dia terus cerita dengan Cik Wan. So Cik Wan cerita, ya Allah, sebab kita orang memang dah guna air mineral, so tak ada perbezaan kat situ. Tapi saya dapat menjimatkan duit yang sangat banyak lah. Nature, di mana, okay, saya buka sebab tadi mungkin belak gambar. Ini indikator di mana kita ada chip pintar kat sini. Chip pintar ni ada bagi tahu air selamat minum, air nak tukar katil, semua kat sini. Dia akan beritahu kat sini lah.
Okey, dan wire cuma ada 2 wire saja, satu wire untuk connect kita punya chip pintar kepada switch dan penggunaan elektrik hanya kalau tak silap saya RM4 1 tahun. Sangat murah. Kan. Okey, dan kat sini pula kita ada kita punya pipe air. Okey, nampak tak 2 lubang ni? Pipe air di mana satu air menerima, satu air yang keluar. Oh, sebenarnya saya ada video tu sebenarnya. Okey, dan ini pula kita punya cartridge. Okey, just pusing-pusing saja, tolak saja tu dan tarik. Masa nak tukar untuk cartridge kedua dia agak ketat sebab air dah penuh dalam ni. Itu saja. Tapi saya anda boleh buka. Okey, dan pastikan sebelum nak tukar ini jangan buang. Anda buka yang ni. Ini yang perlu ditukar ganti. Okey, kalau dibelah dua, so kat sini kita punya UU teknologi. Kat sini kita punya karbon. Kadang orang tanya karbon kita daripada apa? Sabut kelapa. Okey, bukan daripada tulang, bukan daripada keramik. Sabut kelapa memang organik dan disahkan halal. Menarik tak spring? Semuanya dia sangat detail apa yang dia letak kat sini. Okey, so anda boleh cuci ni dulu. Kalau nak tukar cartridge kedua, anda boleh cuci dulu dengan distrok ke dengan LOC kan. Tak ada masalah. Atau cuci dengan air pun okey. Tapi suami saya dia suka cuci. Sebab klorin dah lekat, dia cuci. So dia akan masukkan cartridge ni semula. Pasangkan dia punya ni. Pusing. Dia caranya agak ketat pada mula tapi anda tetap boleh lakukan. Tarik dan pusing. Boleh keluar. So masukkan sebab sangat mudah. Pastikan dia lock sikit kat situ dan masukkan macam ni. Masukkan semula aksesori dia. Mudah tak? Satu kata saja. Okey, masukkan dia punya lock. Masukkan dia punya chip. Pasang balik wire tu. Okey, pasang balik wire pipe tadi. Okey, ada besar ada kecil. Masukkan ni baru cucuk kita punya wire chip pintar dan kita tutup dengan cover. So air anda selamat diminum. Cuma ada 3 wire saja. Air yang besar ni air pipe daripada pipe rumah kita. Yang ni adalah untuk salurkan air keluar, air yang bersih. Okey, so itu saja perkongsian saya. Saya rasa itu saja yang baik turun Allah lemah tu kelemahan saya sendiri.